Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Tadi kita bincangkan tentang pelaburan dan skim cepat kaya yang menjadi sebahagian daripada elemen jenayah. Tetapi ada cara-cara untuk kita memperkasakan keuangan peribadi kita yang sah, yang telah pun mendapat pelesenan dan juga yang sedang diusahakan oleh kerajaan untuk membantu anda menjana pendapatan. Dan salah sebuah agensi yang bertanggungjawab untuk membawa semua pembaharuan ini ke hadapan adalah Institut Keusahawanan Negara ataupun InScan, dan kita bincangkan salah satu daripada pembaharuan dalam industri yang sedang dibawa ke hadapan, iaitu bisnes dropship dan ejen menerusi program DNA InScan. Bersama saya di studio sekarang ini untuk membincangkan tentang satu kaedah baru ini adalah Encik Muhammad Firdaus Azharuddin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif InScan. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Tuan. Kita mulakan dengan membincangkan tentang Institut Keusahawanan Negara itu sendiri supaya memberi keyakinan kepada masyarakat di luar sana. Baru saja tadi kita bincang tentang scam, sekarang kita bincang tentang ejen dan juga dropship. Jadi ia adalah sebuah agensi di bawah MEDAC ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Mungkin kita boleh bincangkan dengan lebih lanjut tentang apakah mandat InScan. Okey, pertama sekali first of all, terima kasih kerana menjemput kami datang pagi ini, Terence. InScan ataupun Institut Keusahawanan Negara adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Okey, jangan risau pasal scam. Okey, we are government agency dan tugas utama kami adalah untuk memberikan latihan dan bimbingan kepada usahawan-usahawan dan juga kepada bakal-bakal usahawan di negara ini. Seterusnya kita bawa ke hadapan program DNA, program dropship dan ejen. Mengapa InScan memilih untuk membawa ke hadapan program DNA ini? Okey, kita melihat sejak daripada pandemik COVID-19 ini berlaku, kita nampak bahawa ramai rakyat Malaysia sedang cuba untuk menambah pendapatan mereka. Ramai juga yang dihimpit dengan masalah kewangan. Jadi tak kurang rakyat Malaysia yang menceburi bidang keusahawanan. Tapi kadang-kadang kita perlu ingat, nak masuk bidang keusahawanan ni bukannya sesuatu yang mudah. Jadi kami di InScan selalunya kami menasihatkan bakal-bakal usahawan, jika nak bermula berniaga, cuba jual barang orang dulu. Sebab jika kita bermula dengan menjual barang orang dahulu, kita tak perlu risau tentang separuh daripada aspek perniagaan itu, iaitu hendak pembuatan produk, production dan sebagainya. Jadi bila kita melihat ramai juga rakyat Malaysia telah bermula dengan menjalankan perniagaan dropship ataupun ejen kepada usahawan lain. Tetapi bila kita berbincang dengan pemilik produk ataupun founder produk, mereka memberikan feedback bahawa kadang-kadang yang menjadi ejen ataupun dropship mereka ni tidak mendapat latihan yang sepatutnya. Jadi pemilik produk pula kena memainkan peranan dan melatih mereka, dan ini mengambil masa yang lama. Jadi pemilik produk dia nak berniaga aja, dia nak tengok barang-barang dia laris. Jadi bila kita lihat daripada situasi ini dan kita lihat daripada keperluan yang ada di luar sana, jadi kami lancarkan program dropship and agent ini. Dia ada dua aspek, Taren. Aspek yang pertama adalah kita latih mereka yang berminat untuk menjadi usahawan dropship. Ya. Aspek yang kedua, kita sediakan satu platform di mana mereka boleh melihat siapa yang menawarkan produk-produk untuk mereka tolong jualkan. Kerana aspek yang kedua ni ada scam. Kadang-kadang mereka ni jadi dropship kepada scammer. Dan itu sebabnya kita jalankan platform ini. Kita periksa dulu founder-founder pemilik produk yang datang yang menawarkan produk-produk mereka. Ini telah dilihat oleh InScan sendiri, dan bakal-bakal dropship boleh melihat dan juga memilih apakah produk-produk yang mereka minat. Jadi di situ ada elemen keselamatan, security untuk kedua-dua pihak, bukan saja founder tapi juga kepada ejen tadi ataupun usahawan dropship. Jadi apakah matlamat dan sasaran kepada program ini dan bagaimana dengan sambutan yang diterima setakat ini? Alhamdulillah, kita baru lancarkan
program ini yang berhormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar baru melancarkan pada 25 Oktober dan walaupun masanya agak pendek, tapi kita dah berjaya melatih 230 orang usahawan dalam program latihan dropship ini dan dari 230 orang itu 85 telah dipadankan dengan pemilik produk dan 57 orang pemilik produk telah berdaftar dengan InScan untuk menawarkan produk-produk mereka. Jadi aspek pemadanan ini sangat penting dan kami sedang melihat macam mana macam mana kita nak tambah lagi produk-produk untuk masuk ke dalam platform ini. Setakat ini kalau kita lihat kepada para pengasas produk, bagaimana dengan sambutan mereka? 57 yang dikatakan 57 produk telah masuk ke dalam antara produk-produk yang berjaya masuk dalam platform ini adalah seperti Farm Fresh, seperti Desandra, Nur Arfa Batik, Dino Coffee dan sebagainya. Kita juga memberi peluang kepada usahawan-usahawan yang mungkin mempunyai produk baru untuk juga join platform ini. Kita tidak hanya konsentrate kepada usahawan-usahawan yang besar-besar saja. Sebab antara objektif dia juga adalah untuk memberikan peluang kepada pemilik produk yang kecil untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan cara yang lebih pantas dengan menggunakan sistem dropship dan ejen. Kalau saya pengasas produk, mungkin saya ingin pastikan bahawa ejen itu hanya menjual produk saya. Namun kalau saya ejen, kalau saya usahawan dropship, saya ingin memasarkan sebanyak mana produk yang boleh. Betul. Di mana keserasian itu tercapai? Okey, terima kasih. Soalannya sangat baik. Untuk pengasas masuk ke dalam platform ini, kita sediakan satu kontrak yang mudah. Dan di antara perkara yang kita persetujui dengan pengasas adalah pengasas tidak boleh menjadikan dropshipper ni eksklusif kepada mereka. Jadi it has to be open market. Tujuan kami buat begitu adalah supaya dropshipper yang masuk tidak tertekan dengan terma-terma syarat yang mungkin tidak adil kepada mereka. Kita bantu kedua-dua pihak lah. Sebab kita sedar bahawa dropshipper ni kadang-kadang dia memilih 2-3 produk kerana mungkin dia boleh gabungkan untuk menjadi satu suite kepada pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Sebagai contoh, dia mungkin menjual makanan bayi, tapi dia juga orang yang mencari orang yang ada pakaian bayi dan juga susu dan sebagainya, dan dia akan jumpa pelanggan yang sama untuk menjual produk itu. Produk-produk yang saling melengkapi. Supaya dapat menambah pendapatan untuk ejen dropship ini. Dan seterusnya, apakah hala tuju dan juga harapan untuk program DNA ini daripada pihak InScan kepada mereka yang mungkin berminat setelah mendengar apa perbualan yang sedang kita sampaikan? Jadi Terence, kita menyasarkan bahawa peserta yang join dalam program ini menjadi dropshipper. Kita menyasarkan mereka boleh mendapat pendapatan paling kurang RM600 sebulan. Jika mereka benar-benar ikut sebenar latihan dan juga apa yang diterangkan oleh founder-founder nanti. Kita menyasarkan ingin melatih hampir 2,000 orang. Sasaran ini adalah sehingga bulan Mac untuk tahun ini. Dan juga kita menyasarkan 50% daripada mereka ini boleh menjalankan perniagaan dan seterusnya mendapat pendapatan. Juga kita menyediakan langkah kedua. Jika anda seronok menjadi dropshipper dan ingin meneruskan lagi untuk menjadi ejen, kita ada kolaborasi dengan Tekun Nasional. Tekun Nasional akan memberikan pinjaman kepada mereka untuk menjadi ejen supaya mereka boleh membeli stok. Kerana beza dropshipper dengan ejen adalah ejen akan pegang stok. Jadi untuk pegang stok perlukan modal. Kita sediakan pinjaman dengan Tekun Nasional. Tekun Nasional akan memberikan laluan hijau kepada dropship agent ini untuk mendapat pinjaman daripada Tekun. Jadi saya amat mengharapkan untuk bakal-bakal dropshipper di sana. Saya tahu ramai adik-adik kita di IPT sebagai contohnya mendapat pendapatan sampingan dari program ini. Juga kepada suri-suri rumah yang ada di sana, gunakan pengaruh anda, gunakan social network anda, gunakan nombor-nombor yang ada dalam telefon WhatsApp tu untuk dapatkan pendapatan lebih. Boleh layari di website InScan ataupun di Facebook InScan Official bagaimana cara untuk join program ini. Kami jalankan latihan hampir setiap minggu. Dan saya rasa insya-Allah kalau kita boleh dapatkan lebih ramai orang,
Dan untuk menjadi seorang dropshipper, Terence, tidak pun perlukan modal. Tapi ini bukan janji skamer lah. Yeah. Dia kena kerja kuat lah. Dia kena kerja. Dia kena kerja kuat. Ada usaha. Kena ada usaha. Okey. Mungkin pulangan dia tak sehebat untuk bila dia jadi ejen ataupun jadi stokis, tapi itu adalah sesuatu yang saya rasa mereka boleh sasarkan apabila mereka telah berkembang. Kalau kita lihat, ia adalah di bawah naungan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi kata kunci di situ usahawan, perlu ada usaha dan tidak ada pulangan tanpa kerja kuat. Jadi kepada mereka yang bakal bergelar ejen dan juga dropshipper ini, jangan disangkakan bahawa duit itu akan datang dengan mudah, tetapi ada kerja kuat yang perlu dipadankanlah dengan pendapatan yang bakal dicapai nanti. Jadi kepada mereka yang berminat, adakah terdapat syarat umur untuk penyertaan program ini ataupun sebarang syarat-syarat lain yang perlu mereka perhalusi sebelum mendaftar? Tidak ada, Terence. Kita menjemput semua golongan masyarakat, sesiapa saja, asalkan mereka adalah warga negara Malaysia dan mempunyai kad pengenalan, boleh saja mendaftar untuk mendapat latihan menjadi dropshipper dan ejen. Dan kita juga menyediakan bengkel-bengkel bersama dengan founder-founder untuk founder memberikan penerangan tentang produk dan juga memberikan sedikit motivasi kepada mereka apabila mereka hendak memulakan perjalanan mereka sebagai dropshipper. Dan kita ucapkan selamat berjaya kepada InScan di bawah dan juga program DNA yang dianjurkan oleh InScan ini. Semuanya adalah suatu yang harapan kami akan membawa keuntungan kepada anda yang berminat untuk menyertai program ini. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih, Terence. Dan